أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi peluang kepada kita untuk menikmati kehidupan di dunia ini yang bersifat sementara. Kita takbirkan rasa syukur kita di atas kepelbagaian nikmat yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Antaranya dengan memperuntukkan sebahagian daripada masa kita untuk kita tambah ataupun kukuhkan lagi ilmu dan kefahaman yang ada pada kita. Dan kita berdoa kepada Allah semoga majlis ilmu ini juga dapat memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, sehingga dengan ilmu dan kefahaman serta penghayatan kita, kita dapat daripada masa ke semasa untuk membersihkan hati-hati kita supaya akhirnya tidak ada yang kita fikir dan fokus melainkan untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini seperti biasa, pagi Ahad, kuliah subuh kita untuk sama-sama kita tadabbur beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pagi ini daripada surah At-Takwir. Sesiapa yang ada bawa bersama Al-Quran, Al-Quran terjemahan, dia boleh tengok surah At-Takwir, surat 586. Takwir, sebagaimana yang kita maklum, dia terdiri daripada 29 ayat. Kalau kita sempat, insya-Allah kita cuba perhabis pagi ini. Dia adalah surah-surah Makkiyah yang diturunkan semasa Nabi berada di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. At-Takwir, dia memberi makna, kalau dalam Quran tu terjemah At-Takwir, menggulung. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang masyhur, dia ada menakalkan kata-kata yang cukup bernilai. Antaranya kata-kata dia, man arada al-ilm falyusawwiril Qur'an fa inna fihi ilm al-awwalin wal akhirin. Dalam terjemahan lain disebut, dia kata athiru al-Qur'an fa inna fihi khairal awwalin wal akhirin. Abdullah bin Mas'ud, dia ada mengatakan, sesiapa yang nak cari ilmu, falyusawwiril Qur'an, maka hendaklah dia gali, dia kaji, dia bahas ayat-ayat suci Al-Quran. Kerana dalam Quran ni, mengikut Abdullah bin Mas'ud, dapatnya ilmu, yang mana ilmu ni yang telah diperolehi, ilmu yang ada pada golongan terdahulu dan terkemudian. Maknanya salah satu cara untuk kita dapat ilmu, sebagaimana kita tahu dan kita yakin, berpandu kepada ayat mula-mula tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' maknanya bacalah, carilah ilmu. Dan kita tahu ilmu ni kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Cuma asasnya Al-Quran lah.
ketika mana ayat Quran turun Iqra, bacalah. Masa tu ayat Quran tak ada lagi kecuali Iqra lah. Maknanya cari ilmu asasnya daripada Al-Quran. Maknanya ayat-ayat Al-Quran yang akan turun selepas pada Iqra. Dan juga ilmu ni kita perolehi daripada pengkajian, penelitian terhadap kehidupan ini, terhadap makhluk. Termasuk kita fikir, kita kaji tentang diri kita. Dan kita kaji tentang penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk Allah ini yang begitu luas dan pelbagai. Abdullah bin Mas'ud ni, sebagaimana kita tahu, dia salah seorang sahabat yang masyhur. Dia antara minal awail, sahabat yang awal-awal yang masuk Islam. Setengah riwayat kata dia orang ke-6 masuk Islam. Dan dia ni, kalau kita baca sejarah hidup dia, dia termasuk dari keluarga miskin, keluarga biasa. Dia kerja pera kambing kita panggil. Hak orang lain cuma dia pera, ambil upah lah kita panggil. Tetapi dia ni mempunyai sifat-sifat yang mulia, termasuk sifat amanah. Dan kita tahu antara faktor dia masuk Islam apabila masa dia duk gembala kambing dia berjumpa dengan Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar minta susu untuk diminum. Dia kata dia tak boleh bagi sebab susu ni, kambing ni bukan hak dia, menggambarkan sifat amanah yang ada pada dia. Dan Nabi minta anak kambing untuk Nabi doa, dan akhirnya keluar susu dan Nabi minum susu tersebut, baca bismillah, yang menyebabkan Abdullah bin Mas'ud ni tertarik dan akhirnya dia masuk Islam. Itu tentang Abdullah bin Mas'ud. Jadi berdasar kepada pandangan Abdullah bin Mas'ud ni lah, selain daripada faktor-faktor lain, kita fokus pada Al-Quran. Termasuk surah pagi ini, surah At-Takwir. Dan surah At-Takwir ini termasuk 3 surah utama yang kita baca sebelum ni. Kalau kita nak tahu tentang hari kiamat ni dalam bentuk yang boleh beri kesan, maknanya kita baca surah, termasuk surah ni, Idza syamsu kuwirat, Idza sama'un fatarat, dan surah Idza sama'un syaqqat. Termasuk surah ni lah, Idza syamsu kuwirat. Jadi kalau kita perhati surah ni, dia cerita tentang masyhad, gambaran permulaan terhadap rusaknya sistem kehidupan atas muka bumi ini sebagai permulaan berlakunya hari kiamat. Dan surah ni akhirnya dia cerita tentang kekuatan malaikat, kekuatan Al-Quran, tentang kekuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ni, Al-Quran ni dia cerita tentang, dia panggil hadath mustaqbali, peristiwa yang akan berlaku pada masa depan, termasuk al-maut, kematian. Kematian ni maknanya hadath mustaqbali, peristiwa yang berlaku pada masa depan, terutamanya kepada kita lah. Kita masih hidup ni, kita yakin sepenuh akan sampai masanya kita akan mati. Dan Nabi SAW dalam satu hadis dia kata, orang yang paling cerdik, orang yang paling matang adalah orang yang sentiasa ingat pada mati. Dan di samping ingat pada mati, dia juga buat persiapan, buat persediaan untuk berdepan dengan saat kematian.
sama ada dengan doa, sama ada dengan solat, sama ada dengan infak, sama ada dengan memperbanyakkan amalan-amalan kebajikan. Dan orang yang cerdik ialah orang yang menjadi mati ni sebagai motivasi dalam kehidupan dia. Dalam surah An-Nahl ayat yang pertama lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ata amrullah fala tasta'jiluh. Ata dia memberi makna telah datang. Ata dalam bahasa Arab fi'il madhi, dia memberi makna telah datang. Fala tasta'jiluh, maka kamu tak payah sibuk, kamu tak payah gaduh, kamu tak payah nak minta awal. Sebab kematian ni adalah sesuatu yang pasti akan berlaku pada setiap orang dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni dia ada fi'il madhi dalam bahasa Arab, dia ada fi'il mudhari'. Fi'il madhi menggambarkan benda ni telah berlaku. Ata amrullah. Ketentuan Allah ni telah berlaku. Fala tasta'jiluh. Maka tasta'jilu dia fi'il mudhari', maknanya jangan kamu gopoh. Jadi macam mana kita nak gabung antara benda yang telah berlaku dan akan berlaku? Fa kaifa ata wa lam ya'ti, dia kata. Ertinya apabila kita baca ayat ni, contohnya ata amrullah fala tasta'jiluh, ketika mana kita baca ni kita kena yakin sungguh-sungguh apabila mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena yakin sepenuh bahawasanya pasti akan berlaku. Sebab itulah kadang-kadang Allah Ta'ala guna seolah benda tu benda yang telah berlaku. Walaupun masih tak berlaku termasuk pada diri kita sekarang ni, tapi kena yakin sepenuh bahawasanya pasti akan berlaku. Kalau benda tu benda yang perlu nampak, jadi walaupun kita tak nampak benda tu telah berlaku, tapi seolah-olahnya benda tu berlaku depan mata kita. Itulah dia dari sudut keyakinan. Baik. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari ini digulungkan ataupun dipudarkan. Matahari ini kita tahu dia lebih kurang, kalau kita bacalah, kalau tak betul, tolong betul lah. Mana jauh daripada bumi kita ni lebih kurang 148 juta kilometer. Terlalu jauh. Tapi kita nampak bukan kerana mata kita ni boleh tengok jauh, tapi kerana matahari itu terlalu besar. Jadi kita nampak. Tapi jauh dia lebih kurang 148 juta kilometer daripada bumi. Dan kepanasan dia lebih kurang 22 juta darjah Celsius. Dan dia telah kita panggil beribu juta, berbilion tahun dah. Dia mengeluarkan cahaya dia, kepanasan dia ni, sinaran cahaya dia. Tapi kita yakinlah akan sampai satu masa apabila nak berlaku kiamat, antara benda yang manusia akan tengok antaranya idza syamsu kuwirat, apabila matahari ini digulungkan ataupun cahaya dia telah hilang, telah pudar. Kalau Abdullah bin Abbas dia terjemah kuwirat zahabat, maknanya pergi. Apabila matahari ini telah pergi, maknanya hilang cahaya dia. Itu gambaran permulaan nak berlakunya hari kiamat. Dalam surah Yasin yang biasa kita baca ayat 38 ada sebut wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari sekarang ni sebagaimana kita tengok tajri, dia beredar, dia berlari limustaqarril laha, ke tempat tujuan dia.
Jadi sekarang ni matahari ni dia beredar sebagaimana makhluk-makhluk yang lain lah. Kita sendiri pun contohnya kita hidup atas muka bumi ni. Malam kita tidur, siang kita bangun, kita pergi buat kerja, pergi situ, pergi sini. Akhir sekali kita akan balik ke rumah kita, ke tempat untuk kita berehat, untuk kita tidur. Begitulah. Sampai satu tahap kita sakit, sampai satu tahap kita mati. Dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang kedua, wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang ni berjatuhan. Maknanya jatuh, tasaqatat. Daripada galaksi dia, daripada paksi dia. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung ganang ini dihancurkan. Ya, kita perhati gunung ni, bukit ni satu makhluk yang besar. Tapi sampai satu tahap semuanya akan suyirat, hurrikat min amakiniha, akan digerakkan daripada tempat dia dan akhir sekali akan jadi hancur. Dia akan semua akan jadi tanah rata, akan jadi tanah, akan jadi pasir, akan jadi debu semua sekali. Gunung ganang ni akan diterbangkan ke angkasa, lalu menjadilah ia bayangan semata-mata seperti riak sinaran panas di padang pasir. Wasuyiratil jibal fakanat saraba, dalam surah An-Naba, surah An-Naba ayat yang ke-20. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung ganang dihancurkan. Wa idzal insyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan, tidak terurus. Uttilat, uhmilat, wa turikat. Sama seperti ayat surah Abasa, surah Abasa ayat yang ke-34, kita tengok apabila permulaan berlaku hari kiamat ni, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Jadi gambarannya kita atas dunia ni, antara tempat kita bergantung, antara keakraban kita, kita minta tolong ke apa semua sekali, kita adik-beradik, kita anak beranak, dengan ayah, dengan mak, dengan isteri, dengan anak-anak. Tapi apabila berlaku hari kiamat ni, likulli imri'in minhum sya'nun yughnih. Semua sekali tak ada nak fikir, tak ada dah nak minta tolong, masing-masing cakna pada diri masing-masing. Begitulah gambaran wa idzal isyaru uttilat. Apabila unta-unta bunting. Sebab apa? Sebab unta ni dia gambaran antara aset penting di kalangan orang Arab pada masa tu. Kalau kita agak aset-aset kita hak penting lah. Duit ke, bangunan ke, perniagaan ke, perladangan yang ada pada kita. Sekarang ni manusia kadang-kadang lupa pada Allah Ta'ala. Lupa bahawasanya Allah Ta'ala lah Al-Mun'im, yang memberi nikmat segala-gala itu. Manusia lupa kerana apa? Kerana sibuk dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Manusia lupa tentang pemberi nikmat, iaitu Allah Ta'ala. Tetapi apabila sampai satu tahap, sama ada duit ke, sama ada bangunan ke, sama ada ladang ke, sama ada kebun ke, semua sekali manusia tinggal belaka apabila nak berlaku hari kiamat. Ini gambaran mudah. Wa idzal isyaru uttilat. Apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan, tidak terurus. Sebab itulah Nabi SAW dia ada bersabda, fawallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Harta kita memang aset yang penting, kesihatan penting, duit penting, pengaruh penting, semua sekali penting. Tetapi antara hak paling penting adalah semasa kita duduk atas dunia ni, kalau kita mampu dengan sebab musabab daripada kita,
kita boleh beri petunjuk, kita boleh beri hidayah. Sebab musabab lah. Hidayah ni mari daripada Allah Ta'ala. Kalau kita mampu dengan sebab musabab, kita beri hidayah kepada seseorang, sama ada dia tu telah Islam, tapi dia kembali faham tentang Islam. Makna Islam yang sebenar, dia hayati dalam kehidupan dia, ataupun non-Muslim. Dengan sebab musabab daripada kita sehingga dia mendapat hidayah daripada Allah, maka ganjaran yang Allah Ta'ala beri adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ertinya kita nak cari duit tak ada masalah, kita nak cari kesenangan dalam kehidupan kita tidak ada masalah, tapi apa persiapan kita untuk kita berdepan dengan saat kematian dan permulaan untuk kita hidup di alam yang baqa. Wa idzal wuhushu husyirat. Ini gambaran permulaan dunia ni nak kiamat kita panggil. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Yang sama dengan ayat Al-Quran dari surah Al-An'am contohnya. Surah Al-An'am ayat yang ke-38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Asasnya semua makhluk Allah Ta'ala dengan kehendak Allah, semuanya akan mati dan semuanya akan dihadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak. Jadi termasuk binatang-binatang ni, dia sama kalau kita nak kelompokkan dia, manusia jenis manusia, binatang jenis binatang, umamun amsalukum. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab Allah Ta'ala. Fil kitab sama ada dalam Quran ataupun Lauh Mahfuz. Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila lautan dipanaskan. Jadi 6 ayat yang pertama ni, sebahagian ulama kata, dia nak cerita tentang permulaan dunia yang telah hilang sistem dia, keseimbangan dia. Kerana nak berlaku hari kiamat. Masuk ayat yang ke-7, permulaan hari kiamat. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Maknanya, kita atas dunia ni kita berakhir dengan kematian. Kematian yang kita faham ni tidak bererti mati pakai hacul lebu habis, tidak. Kematian tu istilah yang kita guna semasa kita hidup atas dunia. Sebab apabila mati, maknanya nak tanam dalam kubur lah. Lagi tak mati, kita tak tanam. Cuma mati atas dunia. Apabila masuk kubur, sampai satu masanya Allah Ta'ala akan kembalikan semula roh kita ni untuk kita hidup kembali. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan dia juga memberi erti bangun di akhirat kelak, Allah Ta'ala kategorikan manusia. Sebagaimana dalam surah Al-Waqi'ah ada sebut. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-7. Wa kuntum azwajan thalathah. Azwaj. Maknanya kita ni akan dikategorikan. Orang mukmin sama orang mukmin, orang kufur sama orang kufur. Macam itulah lebih kurang. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya. Di akhirat kelak ke? Manusia yang bunuh nyawa ni antara dosa besar. Termasuk manusia yang bunuh tanam anak-anak perempuan yang baru dilahirkan hidup-hidup. Itu berlaku di zaman jahiliyah. Dan zaman sekarang ni pun berlaku saja, berlaku juga. Bukan setakat anak perempuan, anak lelaki pun. Anak zina contohnya. Ramai orang yang bunuh. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Memberi gambaran antara dosa besar. Manusia dilaknat, dimurkai oleh Allah Ta'ala.
apabila manusia bunuh nyawa makhluk Allah Ta'ala ni. Bi ayyi dhanbin qutilat. Kerana dosa apa dia dibunuh. Maknanya kezaliman yang manusia lakukan semasa dia hidup atas dunia ni akan ditanya, akan disoal oleh Allah SWT, termasuk manusia yang bunuh nyawa. Bukan setakat nyawa manusia, hatta nyawa binatang pun. Kalau manusia zalimi tanpa sebab. Macam contoh, kita baca hadis umat terdahulu ada yang seorang yang masuk neraka kerana apa? Kerana dia menzalimi binatang, kucing. Uzibat imra'atun fi hirratin. Dia masuk neraka Allah Ta'ala kerana apa? Kerana dia menzalimi kucing. Kucing ni binatang. Dia tidak bagi makan, dia tidak bagi tak bagi minum, dia kurung kucing tu sehingga kucing tu mati. Itu binatang. Setara binatang pun manusia menzalimi binatang, Allah Ta'ala akan beri balasan neraka, apatah lagi kita menzalimi manusia. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Dalam surah Al-Hijr 92. Demi Allah. Maknanya Allah bersumpah, semua sekali manusia ni terutamanya Allah Ta'ala akan soal belaka di akhirat kelak. Semasa dia hidup atas dunia ni, amma kanu ya'malun. Apa saja aktiviti, apa saja amalan, perbuatan yang manusia buat atas dunia ni semua akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Ayat seterusnya, ayat ke-10. Wa idzas suhufu nushirat. Wa idzas suhufu nushirat. Dan apabila catatan amal dibukakan dengan selebar-lebarnya. Semua sekali. Atas dunia ni ada benda rahsia, kita tahu manusia ni ada benda yang dia susuk, dia sembunyikan. Ada file-file tersendiri. Tetapi di akhirat kelak semua sekali akan dibentangkan dengan selebar-lebarnya. Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat. Dan apabila langit ini dilenyapkan. Ya, apabila berlakunya hari kiamat, dah matahari pun dah tak berfungsi, bulan bintang pun dah tak berfungsi, bumi sendiri pun dah tak berfungsi. Jadi langit sendiri pun akan dilenyapkan dan akan diganti dengan bumi dan makhluk yang lain lah oleh Allah SWT. Wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahim ini dinyalakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Antara seruan Allah Ta'ala kepada orang yang beriman ni ialah kita kena jaga diri kita, kita kena jaga kaum keluarga kita daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila syurga ini didekatkan. Ini berlaku selepas kematian. Maknanya selepas kita dibangkitkan daripada kubur. Ayat yang ke-14. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Setiap orang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya. Atas dunia ni kadang-kadang kita tidak cakna. Tapi di akhirat kelak, memang manusia akan tahu pada masa itulah. Apabila berlaku peristiwa-peristiwa yang disebut tadi, alimat nafsum ma ahdarat. Setiap orang akan mengetahui apa yang telah dilakukan. Sama dengan surah An-Naba ayat yang ke-40. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada masa ni, di akhirat kelak, semua kita ni akan tengok apa yang telah kita usahakan oleh dua tangan kita, maknanya apa yang telah kita lakukan semasa kita hidup atas dunia ni. Semua akan dibentang dengan seluah-luahnya oleh Allah Ta'ala. Semua perbuatan, semua amalan kita, aktiviti kehidupan kita seharian ni akan dibentang oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Tak ada satu pun yang akan tersembunyi.
yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada hari ya, semua sekali apa yang kita buat ni dihadirkan di hadapan kita. Sama ada benda yang baik ataupun benda yang buruk. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari kiamat lah baru kita perasan, baru kita tahu, dan seolah-olahnya seboleh-bolehnya kita nak jauh kita dengan amalan kita nak jauh jarakkan diri kita dengan kehidupan hari kiamat, dan kalau boleh kita tidak dibangkitkan. Itu angan-angan manusia. Tapi benda tu memang tidak akan berlaku lah. Yang pentingnya, madza hayyata li hadzal yaum. Persoalannya, bersediakah kita dengan saat kematian ini? Yakinkah kita dengan saat kematian ini? Apa persiapan kita untuk kita berjumpa dengan Allah SWT? Itu yang lebih penting. Sebab di akhirat kelak, salah satu hadis Nabi SAW disebut, maknanya seorang-seorang akan berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita esok kita bangun berdepan dengan Allah, paling kanan kita tak tengok orang lain kecuali seolahnya apa yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan. Paling kiri pun hanya amalan yang kita lakukan semasa atas dunia ni. Depan kita neraka, seolahnya belakang kita pun neraka, kecuali amalan yang kita lakukan dan rahmat, kasih sayang, maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita baca ayat Quran ni, Allah Taala masih beri peluang kepada kita untuk hidup. Jadi semoga kita Quran ni menjadi motivasi lah yang sangat berguna kepada kita. Alimat nafsun, disandar amalan-amalan ni seolah disandar kepada jiwa kita. Sebab jiwa kita sebenarnya, hati kita lah asasnya yang menggerakkan segala amalan kita ni, dia berdasar kepada hati kita. Fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah demi bintang-bintang. Al khunnas ni bintang-bintang sebab ada masa dia nampak, ada masa dia tak nampak. Dipanggil al khunnas. Al jawaril kunnas, yang beredar, al jawar yang beredar, al kunnas yang terbenam. Wal laili idza as'as, dan demi malam apabila telah mulai terang. As'as, ada terjemah as'as ni malam apabila dia gelap gelita. Ada juga yang terjemah as'as ni dengan makna adbara. Adbara maknanya dia telah berlalu, maknanya malam tu telah berlalu dan nak mari siang, nak mari cahaya. Dua-dua boleh. Yang pentingnya kalau kita kaitkan dengan ayat selepas dia, wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Maknanya kita boleh terjemah sebagaimana pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila dia baca wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Jadi dia kata orang yang tanya masa mana waktu semaya witir hak molek. Waktu witir dia kata hadhihi sa'ah lah, saat ni. Maknanya apabila dia baca wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas, maknanya kita boleh terjemah demi malam idza as'as. Kalau orang terjemah as'as ni apabila dia telah gelap gelita. Gelap gelita saat akhir gelap apabila nak mari waktu sahur, nak masuk waktu subuh. Jadi wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas, dan subuh apabila dia dah mula nampak cahaya dia. Sayyidina Ali kata itulah waktu semaya witir, maknanya malam yang akhir di waktu sahur dan sebelum masuknya fajar waktu subuh. Nak menggambarkan kepada kita perjalanan ni semua sekali Allah Ta'ala yang susun.
Dan sama ada malam, sama ada siang, semua penting bagi kita. Dia ada tujuan belaka dan kita boleh ambil manfaat. Macam contohnya ayat Quran dan surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat yang 73. Wa min rahmatihi ja'ala al-laila ja'ala lakumul laila wan nahara. Jadi antara rahmat kasih sayang Allah yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita manusia ni, antaranya dia menjadikan malam dan siang. Litaskunu fihi. Jadi asasnya malam ni untuk kita rehat, untuk kita tidur, untuk kita berkumpul dengan kaum keluarga kita. Wan nahar, dan waktu siang, litabtaghu min fadlih. Waktu siang untuk kita bekerja, untuk kita cari rezeki, untuk kita cari fadl, kurniaan, kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Wala'allakum tashkurun. Semoga kita semua akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga surah Al-Qasas ayat yang 71. Malam dan siang ni adalah ketentuan daripada Allah yang mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Kalaulah Allah Ta'ala buat malam ni, malam sepanjang malam, tak ada waktu siang, siapa dia yang ada kemampuan untuk mendatangkan siang? Begitu juga qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fih afala tubsirun. Jadi hikmat Allah Ta'ala, masa tertentu waktu siang, masa waktu tertentu waktu malam, semuanya dengan kehendak rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya ayat ke-19, innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Yang sesungguhnya Al-Quran ni benar-benar firman Allah. Itu yang kita kena yakin sepenuhlah. InsyaAllah kita yakin sepenuh. Hak kita duk hadap sekarang ni, hak kita duk baca sekarang ni, start daripada surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas, ini adalah betul-betul firman Allah, wahyu Allah Ta'ala. Laqawlu rasulin karim. Rasul di sini adalah utusan daripada Allah, iaitu malaikat Jibril. Inna sesungguhnya, hu tu adalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ni adalah kata-kata yang benar, firman daripada Allah yang dibawa oleh Rasulnya, utusan Allah, iaitu malaikat yang sifat dia karim, yang mulia. Jadi laqawlu rasulin karim di sini adalah Jibril. Kalau dalam surah Al-Haqqah, Al-Haqqah ayat yang ke-40, innahu laqawlu rasulin karim, ayat yang sama. Tapi kata-kata ni, Quran ni, mari dituju Rasul di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqauli sya'ir. Quran ni bukan syair, wala biqauli kahin, bukan kata-kata tukang tilik. Tanzilun min rabbil alamin. Quran ni turun daripada Allah Ta'ala yang mengurus, yang mengatur segala alam ini. Kalau dalam surah Al-Haqqah, innahu laqawlu rasulun karim. Rasul di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah At-Takwir ayat yang ke-19, innahu laqawlu rasulin karim. Rasul di sini adalah malaikat Jibril. Ini memberi makna kepada kita, Rasul ni adalah yang muballigh, yang menyampaikan. Sama ada yang menyampaikan itu adalah malaikat, sama ada muballigh itu adalah Nabi. Yang pentingnya dua-dua adalah penyampai mari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sama ada malaikat ataupun Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, semua sekali adalah muballigh. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin.
Tidak ada tujuan Nabi SAW melainkan untuk menyampaikan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara yang penyampai ni adalah malaikat Jibril. Dan kita tahulah malaikat Jibril ni dia digambarkan sebagai ketua kepada segala malaikat. Dan dicipta malaikat ni daripada cahaya, dan malaikat Jibril ni dialah yang membawa hamil al-wahyi, pembawa wahyu kalam Allah Subhanahu Wa Taala, yang menurunkan segala syariat hukum hakam daripada langit ke bumi ni melalui perantaraan tentera Allah, iaitu malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ni juga dinamakan dengan Birruhil Amin. Malaikat Jibril, Birruhil Amin. Kerana apa? Kerana diterjemahkan ruh ni li'anna nufus tahya bihi. Kerana jiwa kita ni dia hidup dengan roh. Kita sendiri hidup ni tiupan roh Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa kita hidup ni apabila kita berurusan dengan roh. Roh ni ayat tertentu disandarkan kepada malaikat, ayat tertentu disandarkan kepada Al-Quran. Al-Quran juga dipanggil ruh. Maknanya kita ni hidup sebenarnya apabila kita berurusan dengan Al-Quran. Hati kita ni hidup bukan makanan yang kita biasa makan. Makanan ni untuk menyegarkan, menghidupkan tubuh kita. Tapi kita keseluruhan ruh kita ni hidup apabila kita berurusan dengan Al-Quran. Sebab itulah kita boleh perhati manusia, jiwa dia mati kerana apabila dia tidak berinteraksi, berkomunikasi, mendapat bekalan daripada Al-Quran. Jiwa dia tu sendiri mati. Orang hidup yang mati jiwa dia. Sebab itulah orang hidup yang jiwa dia mati, dia tidak fikir dosa pahala. Dia tidak fikir tentang kematian. Dia tidak yakin. Dia tidak yakin dengan dosa pahala. Dia sanggup melakukan apa saja. Dia melakukan kezaliman. Dia melakukan pengkhianatan. Dia melakukan apa yang manusia, orang yang beriman ni, hak sebenar-benar beriman, tak terfikir. Itu sebenarnya. Jadi malaikat ni disebut Birruhil Amin. Al-Amin ni kerana antara sifat utama malaikat Jibril ni ada sifat amanah. Jadi kalau kita perhati, antara sifat-sifat utama yang ada pada malaikat Jibril ni adalah al-ilm. Memang dia ada ilmu lah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Jadi dia nak turunkan wahyu ni, arahan Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW, dia juga mesti tahulah apa yang dia nak bawa tu. Maknanya kita yakin dia mempunyai ilmu yang cukup. Dan dia juga, Jibril ni, kekuatan fizikal dia yang begitu besar. Zi quwwah. Dia terjemah. Sebab apa? Antaranya kadang-kadang nak menerima, nak bawa amanah daripada Allah Ta'ala ni, wahyu nak turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, dia mesti mempunyai kekuatan. Sama ada jiwa, sama ada akal. Kalau kita hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila dihilangkan ketakutan daripada hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Maka mereka menjawab perkataan yang benar. Maknanya Al-Quran ni benar besar. Kita sendiri, kita nak menerima Al-Quran ni, kita nak beriman, kita kena yakin betul-betul. Maknanya fizikal kita kena sihat molek, apatah lagi akal kita, apatah lagi roh kita, jiwa kita tu kena betul-betul bersih, kena betul-betul suci. Kalau tidak, kita tak mampu nak menerima hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zi quwwatin, muka surat 20 tu,
dhi quwwatin inda dhil arshi makin, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Makin, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Allah ni dhil arsh, yang memiliki arash. Ini gambaran kekuatan, gabungnya kekuatan. Allah Ta'ala tu sendiri zat dia kuat, dan dia gambarkan kekuatan tu dia mempunyai arash. Arash ni kita tahulah gambaran keagungan Allah Ta'ala dengan kekuasaan dia. Kadang-kadang dia sifat arash ni Dzul Arshil Majid, Rabbul Arshil Azim, Rabbil Arshil Karim. Dan kalau ikutnya arash ni mula-mula sekali makhluk yang Allah Ta'ala cipta, dan arash ni kedudukan dia yang paling tinggi di kalangan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ayat ni dia nak fokus kepada malaikat ni, dhi quwwatin, yang memiliki kekuatan, inda dhil arshi makin, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang memiliki arash. Muta'in thamma amin, yang di sana di alam malaikat tu ditaati. Muta' thamma amin, kemudian dipercayai dan dipercayai. Ada dua sifat utama yang ada pada malaikat ni. Yang pertama, dia sendiri tu, malaikat Jibril ni, dia sendiri taat sepenuh kepada perintah Allah SWT, dan dia sendiri ditaati di alam malaikat sana dengan izin kehendak Allah SWT, dan dia ada sifat amanah. Jadi sama ada taat ataupun amanah, kita perhati asasnya satu sifat yang mulia. Jadi mula-mula sekali kita ni, pengajaran kita boleh ambil daripada ayat ni, asas kita dengan Allah Ta'ala mesti taat. Kembalikan ketaatan. Sebelum kita nak taat, sebelum kita nak patuh kepada makhluk, pada organisasi ke, kita taat, pastikan dulu ketaatan kita ni sepenuhnya kepada Allah SWT. Ini asas. Kemuliaan yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada makhluk dia, termasuk Jibril ni, antaranya dia taat sepenuh dan dia ditaati. Artinya kita ni, mula-mula sekali kita kembalikan taat ni hanya sepenuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sifat amanah. Sifat amanah ni asasnya kita ni, amanah kita dengan Allah Ta'ala. Kita tunai segala tanggungjawab kita, tugas kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Ini yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat muta'in thamma amin. Amin ni kita tahulah al-amanah. Amanah ni lawan dia khianat. Jadi antara amanah yang ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam, dia amanah dengan wahyu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rafi'ud darajat, Dzul Arshi, dialah yang maha tinggi darjatnya, yang memiliki arash, yulqir ruha min amrihi, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya, ala man yasha'u min ibadihi, kepada sesiapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi Allah yang mempunyai darjat yang tinggi, yang memiliki arash, dia perintah dia kepada sesiapa yang dikehendaki. Maknanya antaranya kepada malaikat Jibril, turun kepada hambanya, antaranya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan apa dia? Liunzira yaumat talaq. Liunzira yaumat talaq, untuk memperingatkan manusia tentang hari pertemuan manusia dengan Allah Ta'ala. Ayat dalam surah Ghafir, ayat yang ke-15. Jadi antara sifat utama yang ada pada para malaikat adalah sifat amanah. Jadi kita sendiri kena ada sifat amanah ni, dan
Mula-mula sekali kita kena kembali kita dengan Allah Ta'ala. Sejauh mana kita ni amanah dengan Allah Ta'ala. Amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita ni, kita kena pastikan betul-betul. Kalau kita ada sifat-sifat ni, taat kita sepenuh kepada Allah, amanah kita terhadap tanggungjawab yang ditaklifkan kepada kita, maka dengan izin Allah kita termasuk makhluk yang dicintai oleh Allah SWT. Sebagaimana ada hadis sebut, Allah Ta'ala ni apabila dia sayang kepada seseorang, dia akan bagi tahu kepada Jibril bahwasanya Allah Ta'ala ni sayang kepada makhluk ni, kepada fulan bin fulan ni, maka kamu semua kena sayangi makhluk ni. Jadi malaikat Jibril pun sayang kepada makhluk tersebut, dan Jibril ni cerita kepada seluruh ahli langit tu bahwasanya Allah Ta'ala sayang kepada fulan bin fulan, maka hendaklah kamu semua sayang. Maka semua sekali ahli langit ni sayang. Dan semua tu dia akan turun ke bumi sehingga boleh diterima oleh ahli bumi. Sebab itulah walaupun kita tak nafi ada makhluk yang benci. Benci itu kerana kedengkian, permusuhan, itu kita tidak kira lah. Tapi asasnya semua makhluk tertentu, manusia tertentu yang taat, yang patuh, yang ada sifat amanah ni akan disayangi oleh Allah Ta'ala dan akan disayangi oleh seluruh makhluk di langit dan diturun kepada bumi. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu ni iaitu Nabi Muhammad SAW bimajnun. Bukanlah orang yang gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Bahkan Nabi SAW ni dia bawa hidayah. Dia bawa Al-Quran yang mempunyai panduan kepada kehidupan. Wa ma sahibukum, temanmu. Sebab apa Allah Ta'ala guna sahibukum, dia sandar kepada manusia ni. Gambarannya masyarakat Arab pada masa tu kenal Nabi Muhammad SAW. 40 tahun Nabi hidup membesar di Mekah sehingga dipanggil Al-Amin. Sebelum dilantik secara resmi sebagai Nabi dan Rasul pun, Nabi Muhammad ni dengan sifat dia yang mulia, dengan kepatuhan dia, dengan sifat amanah dia, dia dipanggil Al-Amin. Jadi sepatutnya manusia ni tidak gelar kepada Nabi ni gila ke, sihir ke. Itu sebenar gambarannya. Gambaran rakyat pada masa Nabi kenal sangat Nabi ni. Ertinya penolakan mereka bukan kerana Nabi ni tidak amanah. Bukan Nabi ni tidak ada sifat-sifat integriti kita panggil zaman sekarang ni. Tapi sebenarnya penolakan tidak terima pada apa yang dibawa oleh Nabi ni kerana ada unsur kebencian. Ada unsur hasad dengki. Ada unsur tamak. Ada unsur terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sesungguhnya dia, Nabi Muhammad ni telah melihat wajah Jibril ni. Antara keistimewaan kita panggil, kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi ni untuk mengukuhkan hati dia, antaranya dia boleh tengok Jibril bil ufuqil mubin, di kaki, di ufuk langit yang nyata. Ini gambaran kelebihan yang Allah Ta'ala anugerah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan dia Nabi Muhammad ni bukanlah seorang yang boleh disangka buruk bidhanin dalam menerangkan perkara-perkara yang gaib. Maknanya kita kena yakin sepenuh Nabi SAW kerana amanah dia dah cerita semua sekali yang telah ditaklifkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Yang kita panggil ballaghal amanah. Nabi telah sampaikan semua sekali, tak ada hak dia susu. Tak ada ilmu-ilmu tertentu ni dia bagi kepada orang tertentu je. Semua sekali berkaitan dengan kehidupan ini, berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala telah disampaikan sepenuhnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi ni dengan sifat amanah dia, sifat pemurah dia, dia tidak bakhil. Laisa
bidhanin. Itu yang kita kena yakin sepenuh. Wama huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran ini bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Wama huwa biqauli syaitanir rajim. Yang kalau manusia nak fikir ada kemungkinan ada unsur kepentingan peribadi ke, kepentingan kelompok ke, campur aduk dengan emosi ke, sebab apabila ada kaitan dengan syaitan, maka akan timbul isu ni. Kepentingan peribadi, kepentingan kelompok, ada campur dengan emosi, ada unsur kebencian, kemarahan. Kerana apa? Kerana ada kaitan dengan syaitan. Adapun Quran ni kita kena yakin sepenuh. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Sebab apabila dikaitkan dengan syaitan, dia akan timbul isu keingkaran tadi. Yang tidak ada ketaatan, yang tidak ada amanah. Contohnya kisah iblis. Apabila dia enggan sujud kepada malaikat. Sebab tidak ada unsur kepatuhan. Adapun Quran ni, kalau kita yakin sepenuh, kita berpegang sepenuh, Quran ni semuanya mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau macam itulah kedudukannya, fa aina tadhhabun? Maka ke manakah kamu akan pergi? Allah Taala tanya. Kita nak pergi mana ni? Adakah nak hidup sepenuhnya atas muka bumi ni? Ataupun masih adakah lagi ruang dalih kita nak cari untuk kita menolak Al-Quran, tak nak berpegang pada Quran, tidak taat kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak beriman dengan malaikat, makhluk Allah Ta'ala yang begitu sempurna, ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa aina tazhabun? Mu nak lari mana lagi? In huwa illa zikrul lil alamin. Quran ni tidak ada lain melainkan dia merupakan peringatan. In huwa illa zikrun. In huwa illa. In di sini memberi makna dalam bahasa Arab ma. Ia ada kaedah selepas pada in ada illa, dia memberi makna di sini ma ni manafi. Maknanya Quran ni tak ada tujuan lain. Ini yang kita kena yakin. Al-Quran ni tidak lain. Maknanya tidak ada benda lain kecuali sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam permulaan surah Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkirah. Melainkan Quran ni dia semata-mata rahmat Allah Ta'ala untuk memberi peringatan kepada kita manusia ni. Tazkirah, az-zikr. In huwa illa zikrun. Peringatan. Kepada apa? Kepada seluruh alam ini. Kita kena yakin sepenuh. Tidak ada tujuan lain. Bukan untuk menyusahkan kita. Litashqa. Bukan untuk menyusahkan kita. Bahkan Al-Quran ni untuk memudahkan kehidupan kita. Untuk menyenangkan kita. Untuk menjelaskan kepada kita tentang matlamat kehidupan yang sebenar. Jadi kalau kita hidup atas dunia ni, kita rasa serabut ke, kita rasa susah hati ke, kita rasa berduka cita ke di atas peristiwa-peristiwa yang berlaku pada diri kita, sebenarnya kita boleh pergi melancong, kita boleh masuk hutan, kita boleh tidur berjajar. Tapi antara jalan yang paling baik adalah kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran inilah sebenarnya penenang kepada jiwa kita. Al-Quran inilah sebenarnya kita kena yakin boleh menyembuhkan segala permasalahan, segala penyakit yang ada pada kita. Sama ada penyakit zahir, sama ada penyakit batin. Semua sekali. Kita nak hilangkan rasa serabut, kita nak hilangkan rasa duka cita, kita nak hilangkan sifat-sifat perangai huduh yang ada pada diri kita. Mudah sangat kita ni nak benci pada orang. Mudah sangat kita ni nak marah pada orang. Mudah sangat kita ni nak menghukum manusia yang tak sependapat dengan kita. Mudah sangat kita nak pulau manusia contohnya. Ini sifat-sifat huduh yang ada dalam diri kita manusia. Jadi salah satu caranya kita kembali pada Quran. Kerana Quran ni boleh memperingati kita. Boleh memperingatkan kita tentang matlamat hidup kita. Cara terbaik macam mana.
Ini maksud in huwa illa dzikrun lil alamin. Bahkan Quran ni bukan hanya untuk memperingati kita manusia saja. Bahkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita nak kenal makhluk-makhluk Allah Taala ni, kita baca Quran. Dan sebagaimana kita tahulah, lil alamin ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita faham daripada dulu lagi 1400 tahun lebih lagi Nabi SAW cerita pada kita melalui ayat Quran, tujuan Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad SAW ni adalah untuk memberi rahmat Allah SWT. Allah Ta'ala nak tunjukkan rahmat dia, kasih sayang dia, kesian belah dia kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala. Jadi manusia tak boleh nak faham kecuali dengan masyiah kehendak Allah Ta'ala utus Nabi kita Muhammad SAW. Melalui perutusan Nabi Muhammad SAW lah, dan bersama Nabi kita ni ada Quran, baru kita boleh faham betapa Allah Ta'ala ni penuh dengan rahmat dia. Rahman, Rahim dia. Kasih sayang dia. Kesian belah dia kepada makhluk. Macam mana kita tak boleh nak jangka kasih sayang Allah. Hatta manusia yang kufur sepenuhnya masa dia hidup atas muka bumi ni, 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun, tak pernah rokok, tak pernah sujud pada Allah Ta'ala, tetapi kasih sayang Allah ni semasa hidup atas dunia, antaranya dia bagi sepenuh nikmat dia hak dia nak bagi. Kepada orang yang dia suka, kepada makhluk hak dia tak suka, ia engkar kepada dia, tak patuh kepada dia, tak bersyukur kepada dia, tapi dia bagi je. Gambaran kasih sayang, rahmat Allah Ta'ala, Rahman Allah Ta'ala. Tetapi rahmat Allah Ta'ala juga di akhirat kelak Rahim, khusus kepada orang yang beriman. Orang yang taat, orang yang ada sifat amanah tadi, jaga tugas dia, tanggungjawab dia sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Quran ni kita kena ingat peringatan liman syaa minkum an yastaqim, iaitu bagi sesiapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus. Bagi hak nak, bagi hak tak sah, tak ada masalah. Ini kekuatan Islam. Rahmat yang Allah Ta'ala beri kepada makhluk, khususnya kepada manusia ni, ada hurriyatul ikhtiyar. Ada kebebasan memilih. Kalau manusia nak hidup atas dunia berpandu pada Al-Quran, alhamdulillah. Kalau manusia semasa hidup atas dunia ni dia tak nak berpandu kepada Al-Quran, dia tidak ada masalah. Cuma kita kena yakinlah dia akan menanggung akibatnya di akhirat kelak. Ini maksud liman syaa minkum an yastaqim. Iaitu bagi sesiapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus. Kalau kita nak jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan yang benar, berpeganglah kita dengan Al-Quran. Inna fi dzalika ladzikra. Quran ni dia beri peringatan. Liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang ada hati lah. Ada orang yang ada hati, ada jiwa. Au alqas sam'a wa huwa syahid. Ataupun dia guna pendengaran dia, telinga dengar Quran ni. Tengok dengan mata, guna akal kita untuk fahami makna. Akhirnya hati kita, jiwa kita yang menentukan. Kalau kita nak kebaikan dunia dan akhirat, memang tak boleh lari daripada Quran. Jadi itulah yang menyebabkan wajib bagi kita berinteraksi dengan Al-Quran. Wajib bagi kita belajar, wajib bagi kita baca, wajib bagi kita faham, wajib bagi kita amal, hayati, sebar, dan semuanya kita buat lillahi ta'ala. Liman syaa minkum an yastaqim. Jadi ini sebagai dalil, sebagai hujah betapa Islam ni adalah agama yang sempurna. Dia memenuhi segala hajat makhluk, terutamanya kita manusia ni. Dia memenuhi keperluan jasad kita, memenuhi keperluan akal kita, memenuhi keperluan emosi dan ruh kita. Dan akhir sekali Quran juga memenuhi yang kita panggil kebebasan untuk kita memilih. Hak manusia duk gagir, duk sibuk atas dunia ni bebas-bebas. Tidak ada kebebasan yang sebenar kecuali kebebasan yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dia bagi kebebasan.
Tapi kita kena ingatlah kebebasan ni, dia mesti ada hak dia. Sebagai manusia, dia ada hak dia. Dia tak boleh aku nak siang selama-lama. Tak. Apabila mari juga waktu malam. Begitu juga manusia kata kita nak bebas sebagaimana bebasnya burung. Hatta burung sendiri pun, dia tidak mampu untuk terbang seharian. Apabila sampai waktu petang, semua akan balik ke kampung dia. Jadi begitu juga kita sebenarnya. Allah Ta'ala beri kebebasan sepenuh. Kebebasan untuk memilih cara hidup. Kebebasan untuk memilih warna-warna dalam kehidupan. Kebebasan untuk bentuk kehidupan. Bentuk pemakanan kita, pemakaian kita, minuman kita. Gaya hidup kita lehgilah. Tapi mesti dia ada hak dia, mesti ada peraturan dia. Mesti kita buat kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah melalui ayat ni seorang Muslim dia kena rasa izzah. Dia kena rasa mulia dengan anugerah yang Allah Ta'ala beri dan kita kena tonjolkan dalam kehidupan kita. Liman sya'a minkum an yastaqim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Dan kamu tidak dapat menempuhnya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam kita panggil. Ini satu akidah, satu keyakinan antara masyiah kita dengan masyiah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang Allah Ta'ala beri keluasan sepenuh kehendak manusia untuk hidup macam mana, tapi antara akidah keyakinan juga semua sekali dia berkait dengan masyiah Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Akhir sekali apabila kita buat sesuatu benda, kita kena ingat bukanlah kebebasan mutlak, tapi dia berkait dengan di sana dengan masyiah, ketentuan, kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang perlu kita kena yakinlah. Artinya masyiah kehendak kita ni dia tidak terpisah daripada masyiah agung yang besar, pemilik kepada alam ini, dunia ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita kena yakin sepenuh. Macam contohnya ayat dan surah Al-Isra, ayat yang ke-18. Man kana yuridul ajilata. Sesiapa yang nak ajilah ni benda yang cepat. Benda yang cepat antaranya dunia. Maknanya al-ajilah ai bermakna ad-dunya. Dunia. Dia nak dunia je. Tak fikir rasa pahala apa semua sekali. Ajjalna lahu fiha ma nasya. Kami akan bagi apa yang kami kehendaki. Ada juga orang nak dunia. Tak semayang, tak fikir rasa pahala, tak fikir syurga neraka. Dia nak duduk atas dunia. Tapi dia hidup susah juga. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak bagi pada dia. Tapi ramai juga yang kita tengok, dia tak nak akhirat. Tak fikir rasa pahala. Dia buat apa saja, kezaliman, pengkhianatan, apa saja yang dia buat. Ajjalna lahu fiha ma nasya. Allah Ta'ala bagi kepada dia. Mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Liman nurid, mengikut yang Allah Ta'ala nak. Ada benda yang Allah Ta'ala bagi, dia bagi. Ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi. Sebab itulah tidak ada manusia atas dunia ni semua kehendak dia dapat belaka. Dia berkait dengan kehendak Allah SWT juga. Ini maksud yang kita kena faham ayat wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Sebab Allah ni Rabbul Alamin, Tuhan seluruh makhluk. Jadi ajilah ni kadang-kadang dia bagi kepada manusia dalam bentuk duit, dalam bentuk pakat, dalam bentuk jawatan, dalam bentuk pengaruh, dalam bentuk kuasa dan lain-lain. Tanpa mengira betul ataupun salah. Tak kira. Ikut peraturan ke, prosedur ke ataupun tidak. Tanpa kira dosa pahala, terlibat dengan rasuah, terlibat dengan riba. Jadi sama makna manusia nak, Allah Ta'ala bagi. Tapi mengikut kehendak Allah SWT akhirnya. Dan manusia kena tanggung sepenuhnya di akhirat kelak. Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihat. Allah lah yang akan menempatkan, yang akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh dalam syurga. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
gambaran kenikmatan yang manusia akan perolehi di akhirat kelak. Innallaha yaf'alu ma yurid. Dan Allah Ta'ala dia buat apa yang dia nak. Itu yang kita kena yakin sepenuh. Dia nak beri pahala kepada orang yang dia nak bagi. Dia nak azab siapa dia yang dia nak azab. Orang yang beriman kepada dia, beramal soleh, dia bagi syurga. Orang yang kufur kepada dia, dia bagi neraka. Tapi semua yang dia lakukan dengan penuh keadilan, kita panggil kesamaan. Selepas dia beri ruang sepenuh kepada manusia untuk memilih semasa manusia hidup atas muka bumi ini. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Inilah yang kita boleh faham tadabbur daripada ayat-ayat suci Al-Quran, daripada surah At-Takwir. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat. Sama-sama kita berdoa semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita, beri hidayah iman dan Islam, ampunkan segala kelemahan, dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua ibu bapa kita, dan yang lebih penting Allah Ta'ala, kita doa supaya Allah Ta'ala campur dalam hati kita ni rasa kasih dan sayang sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Sayang kita kepada malaikat, termasuk malaikat Jibril, yang juga kalau kita perhati mereka juga berdoa kepada makhluk Allah Ta'ala, termasuk kepada kita manusia. Dan kita berdoa supaya Allah Ta'ala campur dalam hati kita ni kasih dan sayang kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang dan kasih kita kepada ayah dan bonda kita. Sayang dan kasih kita kepada adik-beradik kita, kepada kaum kerabat kita, kepada seluruh orang mukmin yang kita sentiasa takbirkan sebenarnya, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Masa kita berdoa supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa orang mukmin. Bahkan hak mati dah, hak hidup, hak mati pun. Hak maknanya orang mukmin ni semua sekali hak kita kena, hak kita tak kena. Ini gambaran sebenarnya Allah Ta'ala nak campurkan dalam hati kita sebenarnya rasa kasih, rasa sayang. Bahkan sebenarnya kasih dan sayang kita ni kepada seluruh manusia, hatta kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita sayang kerana dia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kepada makhluk lain, kepada binatang, termasuk pada kucing dan seluruh binatang lain. Termasuk binatang yang beri mudarat apa, ada unsur kasih dan sayang kita. Cuma cara kita nak takbirkan kasih dan sayang kita termasuk kepada makhluk binatang yang beri mudarat tu ada cara dia. Tapi kita boleh tonjolkan kasih dan sayang kita. Dan begitu juga kepada makhluk yang lain, termasuk air, termasuk alam sekitar sebenarnya. Ertinya orang mukmin ni sebenarnya orang jiwa dia bersih. Jiwa dia suci kerana dia mendapat kesucian daripada Al-Quran itu sendiri, hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.